Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada tengah hari ini, alhamdulillah, dalam satu slot kuliah Zuhur yang dianjurkan daripada Musalla An-Nur, tajaan daripada Selcom Malaysia Berhad, yang beribu pejabat di Petaling Jaya, insya-Allah. Cuma kita bersiaran daripada rumah lah, sebab kita tak boleh lagi nak buat kuliah di surau, di pejabat Selcom sana, jadi kita online macam biasa buat masa ini daripada rumah sahaja. Baik, terima kasih semua sahabat yang bersama pada tengah hari ini, dan seperti biasa mohon jasa baik anda semua untuk kita pakat-pakat share, pakat-pakat sebarkan live kita pada tengah hari ini, panjang-panjangkan, sebar-sebarkan, mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat kita di luar sana yang dapat join sekali, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, tengah hari ini saya nak sambung lagi kitab yang dah usang ni, kitab Mastika Hadis. Kita bincangkan dalam kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman. Jilid yang pertama, bahagian iman, dan kita masih lagi dalam membahaskan keadaan-keadaan yang bakal berlaku di padang mahsyar, di akhirat nanti, iaitu di padang mahsyar. Dan saya nak sambung hadis kita pada tengah hari ini, hadis yang sangat panjang. Hadisnya ada 1, 2, 3, lebih kurang 6 muka surat. 6 muka surat. Lebih kurang 6 muka surat. Dan kita cubalah. Kita cuba pelan-pelan baca hadis ni satu demi satu. Saya tak akan baca straight lah. Saya baca sekerat. Saya akan bacakan
terjemahannya terus. Sebab dia punya matan dia, isi hadis tu panjang sangat. Jadi kita baca slow-slow, kita tengok dia punya terjemahan insya-Allah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, hadisnya hadis nombor 104 pada muka surat 170 kitab edisi tulisan Rumi. Okey, kitab Rumi muka surat 170 hadis 104. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Baik. Hadis ni diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia merangkap menjadi pembantu Nabi. Dia ditugaskan dan dihadiahkan oleh ibunya. Masa Nabi sampai di Madinah, orang lain bagi hadiah macam-macam dekat Nabi. Ada yang bagi duit, ada yang bagi pokok kurma dan macam-macam lah. Tetapi ibu Anas bin Malik ni dia miskin. Dia tak ada apa nak bagi. Dan dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, saya sangat sayang kepada kamu. Dia kata ke Nabi, saya sangat cinta pada kamu, wahai Rasulullah. Jadi saya pun teringin nak bagi hadiah macam orang lain. Tetapi saya tak ada apa nak bagi. Jadi sudilah terima anak kecil ini. Masa tu Anas baru berapa ya? Saya ingat 7-8 tahun macam tu kot umur dia. Terimalah anak ini hadiah kepada kamu. Dia anak yang baik. Dan kamu boleh ambil dia sebagai maula ataupun dipanggil budak suruhan. Dia anak yang baik. Kamu suruh je buat apa, dia akan buat. Ibu Anas bin Malik bagi tahu pada Nabi dan hadiahkan pada Nabi anak lelakinya yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cuma ibunya minta didoakan dua benda. Masa dia bagi, dia serah tu, dia kata, wahai Rasulullah, doakan anak ini dua perkara. Yang pertama, engkau doakan panjang usianya. Dan yang kedua, engkau doakan banyak zuriatnya. Lalu Nabi pun senyum dan Nabi terima hadiah itu. Dan Nabi kata, aku akan tambah satu lagi doa. Daripada dua yang kau suruh tu, aku akan doakan. Dan aku tambah satu lagi, kata Nabi, aku doakan anak kecil ini akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Untung Anas bin Malik lah. Untung Anas bin Malik. Dan dia telah didoakan oleh Nabi sejak dia kecil. Masa dia masih budak lagi, Nabi dah doakan khas untuk dia. 3 doa Nabi. Yang pertama, Nabi doakan dia menurut apa yang ibunya nak, iaitu panjang usianya. Dan Anas bin Malik ini umurnya sangat panjang sehingga mencecah, ada riwayat sebut 110 tahun. Ada yang kata 120 tahun. Lebih kurang lah, 100 lebih sikit. Itu umur dia. Panjang tuan-tuan. Terima kasih sahabat-sahabat yang bagi gift di TikTok. Yang kedua, Nabi doakan dia zuriat yang banyak. Dan dia memang memiliki anak dan cucu yang sangat ramai, mencecah hampir 200 orang. 200 orang. Campur anak cucu dia semua sekali, dekat-dekat 200 orang. Dan yang ketiga, of course, insya-Allah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan dia dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah di akhirat besok, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, saya sedang baca kitab ni, saya tak boleh keluar daripada cerita lain. Dia minta cerita pasal wali Patani apa semua, saya minta maaf sebab saya sedang baca kitab yang sebab kuliah ni ditaja. Ditaja oleh
Selcom Berhad, insya-Allah. Baik, sambung hadis tadi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat, maka dengan sebab dahsyatnya keadaan di situ, manusia merasa berat dan resah gelisah. Lalu mereka diilhamkan jalan untuk melepaskan diri dari hal yang demikian itu. Allahu Akbar. Nabi kata, manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita ni tak ada pilihan. Melainkan terpaksa kena jadi orang yang baik. Itu je ceritanya. Janganlah jadi orang jahat, tuan-tuan. Orang yang bukan-bukan, orang yang menentang Allah, Rasul, yang melanggar perintah Allah. Jangan, tuan-tuan. Kita akan menyesal besok. Sebab apa? Sekarang ni dunia orang kata mungkinlah lepas tak, mungkinlah selamat, konon-konon. Ni, kita baru baca hadis ni. Nabi kata manusia akan dibangkit dan dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan dan resah gelisah. Dalam keadaan yang cemas. Dalam keadaan yang orang kata mengerikanlah, menakutkan, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Jadi sebab itu kita kena buat preparation. Kita kena bersedia, dan bersedianya kita itu dengan cara jadilah orang yang baik. Jadilah hamba Allah yang taat. Jadilah hamba Allah yang sentiasa menurut segala perintah Allah dan Rasul. Jangan kita hidup atas dunia ni main sukati kita, main ikut sempat kita, rasa nak buat, tak nak buat sudah, kita rasa macam kita pula pemilik dunia ni. Jangan. Sebab Nabi kata, kamu semua akan berhimpun di padang mahsyar, dan masa itu manusia jadi kelang kabut, tuan-tuan. Ialah tempat yang baru. Suasananya mengerikan dengan ramai orang tak berbaju, tak seluar, dengan matahari, dengan peluh, dengan apa bagai. Jadi manusia macam mana nak buat ni kan? Dia tak tahu matahari sejengkal atas kepala. Kan. Malam tadi kot katanya berlaku apa? Ribut solar. Kan? Ribut solar. Ribut solar. Saya pun tak faham sangat apa ribut solar ni, tapi lebih kurang ceritanya berlaku tu di matahari lah. Dan dia ada tempias-tempiasnya yang kena ke bumi, tapi tak melibatkan manusia lah. Jangan risau. Kan, dia mungkin melibatkan satelit, mungkin melibatkan komunikasi yang terganggu sedikit. Itu saja ikut kajian lah. Dan kabarnya hari ni hari Rabu, besok hari Khamis, kita akan dapat tengok meteor yang sangat banyak. Mungkin malam besok kot. Wallahualam. Saya ada dengar, saya ada baca sikit. 1 minit lebih kurang 100 lebih meteor yang akan lalu di bumi. Lebih kurang. Saya pun tak perasan sangat, tapi lebih kurang lah. Itu bagi peminat meteor lah. Mereka yang suka tengok taib bintang, kan, meteor dan sebagainya. Malam besok rasanya. Malam ni ke malam besok macam tu lah. Tak apalah, itu kalau ada rezeki nampak, adalah tu tak. Apa pun, Nabi dah kata dah. Nabi kata manusia pun diberi ilham oleh Allah. Maknanya dengan kelang kabut tadi tak tahu nak hala ke mana, dengan bawa dosa yang banyak kan, kita rasa aku ni nak pergi ke mana ni, macam tu tak, ke mana nak dihala ni. Akhirnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah bagi ilham, lalu mereka pun berkata sesama sendiri. Besok kita akan bercakap sesama sendiri, masing-masing pakak cakap aku engkau nak. Kita kata apa? Bukankah elok kalau kita mencari orang yang dapat mengemukakan syafaat kepada Allah supaya Allah melepaskan kita dari penderitaan tempat ini. Masing-masing bercakap. Dia kata teruk dah kita ni. Jom kita cari jalan macam mana supaya Allah Ta'ala ni boleh selamatkan kita daripada
dahsyatnya apa tu dipanggil suasana di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, saya nak minta respon sikit suara tuan-tuan. Ada yang kata tak dengar suara ke macam mana ni. Cuba komen, suara saya ni jelas ke, tak berapa dengar ke, putus-putus ke, apa cerita ni. Cuba komen sikit je. Okay, supaya kita boleh repair sikit lah, kod-kod mana yang tersangkut ke. Jelas. Jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maknanya yang tak jelas tu cuba keluar masuk balik. Noranizah Yusof, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Maknanya yang tak jelas tu mungkin dia out in balik. Check out, check in balik. Check out, check in balik. Okay, dekat TikTok tu kan. Jadi TikTok tu kadang dia merapu kat tu. Baik, jadi tuan-tuan, so maknanya masing-masing pakat memikirkan macam mana nak buat ni kan, dalam suasana yang kelam kabut. Akhirnya mereka pun bukankah elok kita cari orang yang dapat kemukakan syafaat. Kan, maknanya ada cadangan daripada manusia besok. Dia kata kalau dah kelam kabut macam ni, jom kita cari kod nabi-nabi mana yang boleh tolong kita keluarkan daripada huru-hara ataupun kedahsyatan di padang mahsyar. Maknanya cari jalan nak selamat lah, itu bahasa senang. Lalu apa jadi? Saya baca pelan-pelan ni tuan-tuan. Lalu mereka pun, Nabi bersabda lagi, Nabi menceritakan kisah ini. Setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Adam alaihissalam. Jadi antara nama pertama yang naik untuk disenaraikan sebagai pembantu kita besok, yang cuba kita nak minta tolong, nombor 1, Nabi Adam alaihissalam. Bukan biasa-biasa punya ni. Kita jumpa seorang Nabi yang mula-mula, manusia yang pertama yang diciptakan Allah di dalam syurga. Orang pertama tuan-tuan, bukan main-main punya ni. Kan? Jadi, apa yang berlaku? Kita jumpa, pergi cari Nabi Adam. Kemudian, manusia pun berkata, engkau adalah bapa sekalian manusia. Abal Bashar dia panggil. Kita pun jumpa Nabi Adam, kita kata, wahai Nabi Adam, engkau tu adalah bapa sekalian manusia. Allah mencipta kamu dengan kekuasaannya dan meniupkan padamu dari rohnya, serta ia memerintahkan malaikat sujud kepada kamu. Maknanya kita memuji-muji penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Engkaulah bapa segala manusia, engkaulah orang pertama yang Allah buat dalam syurga. Allah perintahkan semua makhluk dalam syurga sujud pada engkau, wahai Nabi Adam. Puji. Nak minta tolong? Nak minta tolong tuan, kena puji dulu. Dah. Lalu akhirnya kita minta tolonglah kemukakan syafaat Tuhanmu kepada kami untuk ia melepaskan kami dari penderitaan ini. Jadi kita dah puji Nabi Adam. Lepas tu kita bagi tahu, kita kata tolonglah, minta doa pada Tuhan, lepaskan kami daripada azab padang mahsyar ini. Tolonglah. Apa jawapan Nabi Adam? Nabi Adam menjawab, aku bukanlah orang yang berpangkat yang boleh menunaikan maksud kamu itu. Dan pada satu riwayat lain, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Lalu Nabi Adam menyebut salah silapnya yang pernah dilakukan. Dengan sebab itu, ia merasa malu kepada Tuhannya. Jadi tuan-tuan, bila kita minta tolong dekat Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam kata, bahasa mudah dia ginilah. Nabi Adam kata minta maaf banyak-banyak. Aku tak boleh nak tolong. Aku tak boleh nak tolong. Nabi Adam kata, aku tak layak, aku tak mampu. Aku bukanlah orang yang berpangkat. Aku bukanlah orang yang terbaik yang boleh tolong kalian pada hari mahsyar ini. Sambil dia menyebut kesalahannya. Apa kesalahan yang Nabi Adam sebut?
ulama bincang bukan antaranya lah. Kesalahannya ialah ketika dia melanggar perintah Allah supaya tidak mendekati sebatang pokok di dalam syurga. Pokok tu bukan namanya pokok khuldi. Orang Melayu ni kadang suka hati mak ayah dia je. Dia pergi letak nama khuldi tu. Memang dalam Quran ada perkataan khuld. Khuld tu sebenarnya ucapan Iblis. Iblis kata, wahai Adam dan Hawa, kau datang sini, kau dekat dengan pokok ni. Kalau kau makan buah daripada pokok ini, tak tahu nama pokok itu, dia sebut pokok ini. Kalau kau datang sini dan makan daripada buah pokok ini, kamu akan khuld. Kamu akan kekal di dalam syurga. Khuld atau orang Melayu kata khuldi. Khuld itu maknanya kekal. Kha, lam, dal. Khuld. Maknanya kekal. Itu hasutan Iblis pada Nabi Adam. Iblis kata kalau kau nak kekal dalam syurga selama-lama, kau makan buah ni. Sedangkan benda tu terbalik. Kalau Nabi Adam pergi dekat dengan pokok tu, makan buah tu, dia akan keluar daripada syurga. Terkeluar daripada syurga. Jadi Nabi Adam kata itulah kesilapan yang aku pernah buat. Jadi hari ni kalau Allah tanya, aku nak jawab macam mana pun aku tak tahu lagi. Jadi aku tak mampu tolong pada hari ini. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang kita nak kena faham. Itu sedikit kelemahan kesilapan yang disusun dan diatur oleh Allah. Kan? Nabi Adam dekat pokok tu, akhirnya Allah murka dan dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Iblis pun seronok. Dan akhirnya Iblis pula kena laknat, kena rejam sampai hari kiamat. Macam tu cerita ringkas. Lalu Nabi Adam pun surrender lah. Nabi Adam kata, pergilah kamu bertemu Nabi Nuh. Dia antara Rasul yang awal yang diutuskan oleh Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, setelah itu manusia pun pergi menemui Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh menjawab persoalan tadi yang bila manusia huraikanlah, minta tolonglah wahai Nabi Nuh, tolonglah kami bla 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 bla. Akhirnya Nabi Nuh menjawab, aku bukanlah orang yang berpangkat yang boleh menunaikan maksud kamu itu. Dan dalam riwayat lain Nabi Nuh berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Serta ia menyebut salah silap yang pernah ia lakukan dulu. Dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Nabi kedua yang kita akan jumpa adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini bukan main-main punya Nabi tu, ranking yang top ranking ni. Kan? Nabi Adam nombor 1 kita jumpa. Nombor 2 kita jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun bukan kaleng-kaleng tu kan. Nabi yang hebat, ujian yang besar Allah bagi pada Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Nabi Nuh, kita jumpa Nabi Nuh pun jawab, minta maaf, aku tak boleh nak bantu, aku tak layak, bla bla bla, sambil dia menyebut salahnya. Apa salahnya yang Nabi Nuh rasa dia bersalah itu? Apa dia? Iaitu anak dan isterinya tidak beriman. Nabi Nuh rasa itu salah dia. Walaupun dia dah cuba tak, tapi Nabi Nuh rasa, ni saat lagi Allah tanya aku nak jawab apa ni? Sebab kita belajar sejarah Nabi Nuh ni dalam peristiwa banjir yang besar. Bila Allah turunkan hujan daripada langit dan kemudian Allah buat keluar air daripada bumi pada masa itu, maka berlakulah banjir yang sangat besar di dunia. Dan ketika air mula naik, Nabi Nuh sempat lagi mengajak anak dan isterinya, naiklah kamu, irkib, naiklah kamu ke atas bahtera kapal ini. Naiklah atas kapal ni. Tapi anaknya dengan sombong dan angkuh menjawab, dia takkan naik. Dia kata, aku akan lari berlindung di balik bukit yang tinggi. Dia tunjuklah bukit. Allahu Akbar. Hidayah tak dapat tuan. Walaupun anak Nabi, walaupun
isteri Nabi Nuh. Allahu Akbar. Jadi Nabi Nuh rasa salah lah. Dia rasa dia tu salah. Dia rasa dia bersalah. Dan sebab apa? Gagal mengislamkan anak dan bini dia. Walhal benda tu kita kata hidayah Tuhan kan. Keizinan Allah, bukan salah Nabi Nuh pun. Tapi dia rasa bersalah. Aku berapi-rapi ceramah pumpam, anak bini aku tak masuk Islam. Lebih kurang macam tu lah. Nabi Nuh menyebut salah silap yang dia pernah buat pada masa itu. Dia rasa benda tu salah. Okey. Baik. Kemudian Nabi Nuh pun tak mampu tolong dan dia kata apa? Pergilah kamu menemui Nabi Ibrahim yang Allah jadikan dia sebagai Khalil, kekasihnya di sisi Allah. Passing pula dekat Nabi Ibrahim. First tadi Nabi Nuh, first Nabi Adam, second Nabi Nuh. Nabi Nuh pun reject, tolak passing dekat Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim lagi hebat tuan. Nabi Ibrahim lagi hebat. Sejarahnya sangat panjang. Sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sangat masyhur dengan peristiwa korban dan sebagainya. Lalu apa jadi? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, setelah itu mereka pergi menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan katanya, aku bukanlah orang yang berpangkat yang boleh menunaikan maksud itu. Dan pada riwayat lain, Nabi Ibrahim mengatakan, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Serta ia menyebut salah silap yang pernah dilakukan. Dengan sebab itu, ia merasa malu kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Jadi, akhirnya Nabi Ibrahim pun menjawab. Nabi Ibrahim kata, aku tak mampu tolong. Aku tak layak nak bantu kamu semua. Aku bukanlah berkuasa nak tolong kamu hari ni sebab aku pun ada silap. Lalu dia menyebutlah silapnya. Apa dia? Nabi Ibrahim rasa dia gagal mendakwah ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar. Alif, Zai, Ro. Azar. A-Z-A-R. Azar. Itu nama ayah Nabi Ibrahim. Apa ceritanya, apa isunya? Nabi Ibrahim berdakwah lah sebagai Nabi kan. Dia berdakwah, dia ceramah, ajak orang masuk Islam, apa semua, cerita kebaikan agama, bla bla bla. Ajak manusia jangan sembah patung berhala kan. Zaman Nabi Ibrahim banyak patung berhala di kota Mekah kan. Masalahnya yang buat patung berhala itu ayah dia. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Syarikat berhala ayahnya yang bernama Azar & Co. Sendirian Berhad. Itu aku tambah lah. Kan itu saya tambah tuan, tak ada dalam kitab tu. Jangan cari pula nama syarikat berhala tu, memang tak ada. Itu saya reka. Dah, ayah ni nama Azar kan. Ayah dia yang supply berhala tuan-tuan. Ayah dia yang supply berhala. Dan kemudian Nabi Ibrahim ceramah, jangan sembah berhala. Yang supply berhala ayah dia. Tak pening kepala Nabi Ibrahim. Akhirnya satu hari dalam cerita yang sangat terkenal, bila geng-geng Iraq pada masa itulah, geng-geng Iraq atau Babylon, pada masa itu, dah lama ke kuliah ni mula pukul 1 tadi. Kita habis buka kat pukul 2 kita habis. Baik, jadi kan orang Babylon, orang Iraq lah. Nama lama dia Babylon. Babylon. Sekarang ni Iraq lah. Dulu Babylon, Nabi Ibrahim di situ dulu. Awal-awal sebelum pergi ke Mekah kan. Jadi, orang Babylon ni dia suka pesta tuan-tuan. Dia suka buat pesta. Dia suka buat pesta macam pesta apa? Pak Maun tu lah.
Kan pesta hiburan muda-mudi apa benda tu. Yang Pak Ma'ruf bergelik bagi anak rak tu kan. Sampai berlubang tanah tu. Yang tu. Jadi geng Babylon ni dia suka buat pesta. Jadi punya jahatnya puak-puak Babylon ni, dia buat pesta, sambil itu dalam masa yang sama dia ajaknya Nabi Ibrahim. Memang kurang ajar sungguh tu. Dia ajaknya Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai Ibrahim, malam ni kita ada pesta muda-mudi ni. Jom, join sekali. Jahat tuan-tuan tu. Kau nak buat jahat, dah lah satu hal, buatlah seorang-seorang. Ajak Nabi pula tu. Ibarat ginilah, tuan-tuan, bukan tuan-tuan ni contoh lah. Ada orang nak buat jahat, ajak ustaz sekali. Oh sudah. Ustaz, malam ni ada konsep. Ada konsep ustaz. Kepok. Jom ustaz. Mangkuk ayun, kau nak pergi, kau ajak ustaz. Kan jahat nama dia tu. Contoh tak. Jadi, geng Babylon pun sama. Kau nak pergi konsert, kau pergi ajak Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim jawab apa? Korang pergilah, aku tak apa sihat hari ni. Nabi Ibrahim mengelak lah. Dia buat kata dia demam lah apa semua kan. Akhirnya pergilah puak-puak ni dengan penuh semangat. 6.30 dah pergi tuan. Pintu stadium pun tak buka lagi. Kan. Gate buka pukul 8. 6.30 puak-puak tu dah sampai. Kan. Jadi, diorang pergilah. Balik sampai lewat pagi. Mabuk-mabuk. Dan malam itulah Nabi Ibrahim dia kapak semua berhala yang ada di Babylon pada masa itu. Dia musnahkan semua patung berhala. Kan? Kita tahu dah cerita dia. Dia kapak semua. Tap. Habis semua, dia tinggalkan satu patung berhala yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim letak kapak. Bukan kapak parking kereta. Kapak. Dia letakkan kapak dekat ni. Macam tepi telinga berhala yang besar tu. Lepas tu dia balik. Tinggal satu je. Berhala lain semua jahanam. Semua dah tumbang Nabi Ibrahim kerja kan. Dah degil sangat dah. Orang kata jangan sembah berhala. Nak menyembah juga. Nabi Ibrahim ni angin. Peluang tu dia ambil. Nak musnahkan semua berhala. Lalu, apa jadi? Assalamualaikum Pak. Nak kapak. Itu cerita. Apa? Keluarga nombor 9. Cerita apa Api Ramli tu kan. Hak pekak tu. Assalamualaikum Pak. Dia bawa keluar kapak tu. Ya Pak Karim. Korang ni pun ada je. Baik, jadi tuan-tuan, akhirnya baliklah puak-puak ni subuh tu. Dia tengok terperanjat beruk tuan. Sebab dia tengok semua berhala tumbang. Kecuali tinggal satu. Bila tinggal satu, ada kapak pula. Puak-puak ni kata, ini Ibrahim punya kerja ni. Nampak? Ini Ibrahim punya kerja lah ni. Ibrahim punya kerja lah ni. Dia terus tuduh on the spot kan. Lalu mereka pun carilah Nabi Ibrahim AS dan mereka tanya, wahai Ibrahim, kamu ke buat kerja ni? Tak. Nabi Ibrahim jawab, aku mana tahu. Dekat situ yang Nabi Ibrahim rasa dia sangkut. Nabi Ibrahim kata, aku mana tahu. Pergi tanyalah berhala yang besar tu. Kan kapak ada kat tangan dia, kat telinga dia tu. Sebenarnya, Nabi Ibrahim nak dakwah. Jangan sembah berhala. Akhirnya puak-puak ni kata, oi Ibrahim, janganlah bengong sangat katanya. Ini berhala mana boleh bercakap. Yang kau suruh kami tanya tu pasal apa? Oh tuan-tuan, dia bagi bola tanggung dekat Nabi Ibrahim tuan-tuan. Nabi Ibrahim kata dalam hati, cantik. Ini memang nak kena lipat maut punya ni, gulung punya. Lipat siam punya ni, gulung kepala ke bawah, kaki ke atas ni. Macam main takraw. Kan, kena bola tanggung memang lipat maut lah dipanggil tak. Akhirnya Nabi Ibrahim jawab balik. Korang lah sebenarnya bodoh. Tak. Korang lah sebenarnya bodoh. Dah tahu berhala ni besar saja. Mata ada tapi buta tak boleh melihat. Telinga besar tapi pekak. Mulut ada tapi bisu. Yang korang pergi sembah buat apa? Kan. Akhirnya puak-puak tu tak puas hati, tangkap Nabi Ibrahim, bakar dalam api. Tapi Allah selamatkan. Jadi dekat situ yang Nabi Ibrahim rasa dia sangkut juga. Dia kata, aku nak jawab apa ni?
Dulu aku pernah buat benda tu. Nanti Allah tanya aku nak jawab apa. Padahal tak ada apa pun sebenarnya. Tapi rasa bersalah tu ada dalam jiwa Nabi Allah Ibrahim. Dan dia pun, Nabi Ibrahim yang hebat tuan, surrender, tak boleh tolong. Nabi Ibrahim kata aku tak boleh tolong. Lalu Nabi Ibrahim nak passing pada siapa pula? Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu menemui Pergilah kamu menemui Nabi Musa alaihissalam yang Allah boleh direct berkata-kata dengannya serta memberikannya kitab Taurat. Allahu Akbar. Nak sebutnya, betul ke kalau kita pakai emoji ni kita menyembah berhala? Emoji apa tu? Tak nampak. Gambar topeng tu ke? Kalau kita pakai tu bukanlah terus makna kita menyembah berhala dah. Elakkanlah. Kalau benda-benda emoji yang pelik-pelik yang kita sendiri rasa pun macam apa benda emoji ni kan, mengarut, janganlah pakai. Takut kita berdosa pula kan. Dia tak adalah sampai kita menyembah berhala. Tidak. Itu hanya emoji. Tetapi elakkan benda yang kita rasa ragu-ragu, yang boleh mendatangkan, boleh merosakkan iman umpamanya, kita rasa macam menyembah berhala ke apa, istighfar cepat-cepat, jangan pakai dah. Berlambak emoji lain kan. Terus salah pakai emoji tu. Macam tu. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu jumpa Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni dia panggil wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh bercakap langsung, direct dengan Allah. Sebab tu dia panggil Musa kalamullah. Orang yang boleh bercakap-cakap dengan Allah. Itu hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, jadi tuan-tuan, akhirnya pergilah jumpa Nabi Musa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa ni satu zaman ke Ustaz? Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Saya rasa tidak satu zaman. Saya rasa macam agak nak kata jauh sangat, tak. Tapi saya rasa bukan satu zaman. Wallahualam, saya pun tak pasti. Tapi saya rasa bukan satu zaman. Baik, balik cerita kita tadi. Akhirnya jumpalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menjawab, aku bukanlah orang yang layak atau berpangkat dalam nak menolong kamu pada hari ini. Dan sambil-sambil itu dia menyebut juga salah silapnya dan dia merasa malu kepada Tuhan. Lalu Nabi Musa kata, lepas tu jumpa Nabi lain pula. Nabi Musa pun jawab jawapan yang sama macam Nabi Adam bagi. Jawapan yang sama Nabi Nuh bagi. Nabi Ibrahim bagi. Yang keempat, Nabi Musa. Nabi Musa jawab, minta maaf, hari ni aku pun tak boleh nak tolong. Aku pun hari ni tak boleh nak tolong. Tak mampu nak tolong kamu, kata Nabi Musa. Sambil dia menyebut kesalahan-kesalahan yang dia pernah buat dulu. Dia rasa dia salah. Apa dia salah tu? Dia pernah secara tidak sengaja membunuh seorang manusia. Kalau dalam mahkamah dipanggil membunuh tanpa niat. Apa isunya? Satu hari Nabi Musa berjalan di bumi Mesir. Kat Mesir lah. Tiba-tiba ada dua orang yang sedang bertekak, yang sedang bergaduh. Dia bergaduh lah, tak tahulah isu apa, dia bergaduh. Lepas tu ada seorang ni, yang salah seorang yang bergaduh tu, dia kira keturunan geng Nabi Musa lah. Yang lawan dia tu geng Firaun. Dia dapat. Yang berlari jumpa Nabi Musa minta tolong ni kira keturunan Nabi Musa punya line lah. Lalu dia pun kata, wahai Musa tolong aku, wahai Nabi Musa tolong aku bergaduh dengan kawan ni, tolong je leraikan, settle down kan. Nabi Musa ni pula, dia tubuh dia gagah tuan-tuan. Nabi Musa ni tubuh dia besar, fizikal dia hebat, kudrat dia sangat luar biasa. Itu Nabi Musa lah. Kita dah banyak kali ceritalah pasal kehebatan, kudrat, tenaga, fizikal Nabi Musa alaihissalam.
Kan? Dia angkat tudung bukan tudung periuk, tudung apa tu? Tudung perigi. Dekat perkampungan Nabi Shu'aib tu, dekat Madian tu. Kan? Tudung perigi tu dia ada tudung. Tudung tu kalau riwayat sebut boleh terangkat dan beralih apabila dipegang dan diangkat oleh apa dia panggil? Berbelah-belah pemuda yang kuat. Mari Nabi Musa sampai hari itu dia angkat sebelah tangan, zoom, dia baling gitu. Akhirnya dia nak leraikan kawan tu yang bergaduh tadi 2 orang tu. Dia pergi tak tahulah ditumbuk ke, dia lempang ke, dia buat ke mana tak tahu. Dia pang sekali ikut, meninggal mamat tu. Mati kawan tuan-tuan. Bukan Nabi Musa nak bunuh, Nabi Musa nak lerai. Tapi dah faktor ajal kot no. Ajal sampai mati kawan tu. Jadi benda tu bukan sengaja. Tapi Nabi Musa rasa apa aku nak jawab kejap lagi ni. Apa aku nak jawab kejap lagi bila Allah tanya apa hal kau bunuh kawan tu. Contoh gitulah. Nabi Musa rasa soalan tu akan sampai pada dia. Lalu Nabi Musa dengan merendah hati dia kata minta maaf, aku tak boleh tolong kamu semua hari ni. Jadi kamu pergilah jumpa Nabi Isa alaihi salam. Allahu akbar. Jumpa Nabi Isa pula tuan. Hebat ni nabi-nabi yang kita akan jumpa. Lalu pergilah kata Nabi Musa, pergilah jumpa Nabi Isa, dia adalah roh Allah dan kalimahnya. Maksudnya Allah buat Nabi Isa ni tanpa bapa. Dah terus tiup roh ke dalam ibunya, dalam perut ibunya Maryam. Lalu Nabi Musa kata pergilah jumpa Nabi Isa, dia itu roh Allah dan kalimahnya. Setelah itu mereka menemui Nabi Isa, maka Nabi Isa menjawab, aku bukanlah orang yang berpangkat atau layak membantu kamu. Dan sambil-sambil juga dia menyebut kesalahannya. Kesalahan dia apa? Nabi Isa pun surrender juga. Nabi Isa kata, aku tak boleh tolong hari ni. Sebab dulu pun Nabi Isa kata macam ni. Aku bertahun-tahun berceramah ajak Bani Israel sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah. Tiba-tiba mereka, Bani Israel itu mendakwa dan menuduh aku ni anak Tuhan. Itu, dekat situ sangkut. Tapi bukan salah Nabi Isa. Nabi Isa dakwah macam biasa. Kan? Dia dakwah macam biasa, tapi dia bimbang. Nanti pertuduhan tu kena pada dia. Nanti Allah tanya, wahai Isa, apa hal orang tuduh kau ni anak Tuhan? Dia takut yang tu. Padahal bukan salah Nabi Isa. Nabi Isa dia dakwah macam biasa, dia ceramah macam biasa, dia ajak Bani Israel sembah Tuhan macam biasa, dia perkenalkan agama Islam kepada Bani Israel macam biasa. Tapi sebab Bani Israel ni kepala otak dia tak tahu jadi apa masa tu. Kan, masuk air agaknya. Akhirnya dia tuduh Nabi Isa itu anak Tuhan. Syirik yang sangat besar. Menyamakan Tuhan ada anak bagai. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada anak dan tidak ada ibu bapa. Itu Allah. Tiba-tiba Bani Israel kata, Isa ibnullah, anak Tuhan. Anak Allah. Nabi Isa kata, aku nak jawab apa kejap lagi. Walaupun itu bukan salah dia, tapi Nabi Isa rasa macam bersalah. Lalu akhirnya Nabi Isa jawab, pergilah kamu. Ini kita pergi jumpa hero tuan. Pergilah kamu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang telah diampunkan dosa yang terdahulu dan terkemudian. Allahu akbar. Seronok dengar, tak pernah lagi dengar cerita yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah. Ini hadis. Ya, cerita ni sahih daripada hadis Nabi tuan-tuan, bukan saya reka-reka dah. Saya pun tak berani nak mereka benda-benda macam ni. Ini hadis. Alhamdulillah, siapa yang baru dengar cerita ni, syukur. Itu ilmu baru untuk dia. Yang dah pernah dengar, alhamdulillah, ini ulangan peringatan bersama. Okey. Baik, akhirnya
Daripada kita jumpa first tadi Nabi apa? Nabi Adam. Lepas tu jumpa Nabi yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh tolong, dia passing ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak boleh tolong juga, dia passing ke Nabi Musa. 4 dah. Nabi Musa tak boleh tolong, dia passing ke Nabi Isa. 5. Nabi Isa pun surrender juga. Dia passing ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, endingnya jumpa Rasulullah juga. Penamat ceritanya jumpa Nabi juga, tuan-tuan. Nabi mana? Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah tahu dah nak jumpa Nabi. Orang kata pimai-pimai tang tu. Pusing-pusing pun jumpa Nabi juga. Udah yang kita setengah manusia tak nak ikut Nabi dah, kenapa? Tak? Setengah manusia dah engkar sunnah Nabi, tak nak ikut, tak nak buat, melawan ke Nabi, hina Nabi, kenapa? Sedangkan kita akan menghadap dia juga. Akhirnya kita minta tolong juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat semua Nabi yang 5 orang sebelum itu tak boleh tolong. Nabi 5 orang saya sebut tadi bukan biasa-biasa punya Nabi, tuan. Ulul azmi tu. Nabi yang Allah uji dengan ujian yang besar-besar. Lalu rawi menceritakan, lalu Nabi bersabda, setelah itu mereka pun datang menemui aku. Allahu Akbar. Aku pun memohon izin terhadap Allah, lalu aku diizinkan. Sebelum nak minta tolong, Nabi minta izin dengan Allah. Wahai Allah, izinkan aku nak tolong manusia ni. Lalu baginda bersabda, setelah itu mereka datang menemuiku, aku pun berkata, akulah orang yang layak untuk itu, akulah orang yang layak untuk itu. Maka aku pun pergi dan memohon izin menghadap Allah. Lalu diizinkannya. Maka apabila aku menghadapnya, aku merebahkan diri sujud. Nabi pun sujud. Bila Allah izin nak minta tolong, Nabi pun sujud di hadapan Allah. Dan aku sujud seberapa lama, lalu dibiarkannya aku sujud seberapa lama yang Allah kendaki. Maknanya Nabi sujud tu dalam tempoh yang sangat lama. Jangan tanya saya berapa lama Nabi sujud, Ustaz. Saya tak tahu. Sebab dalam hadis ni Nabi tak sebut. Cuma dalam hadis ni Nabi kata, aku diberi tempoh sujud yang agak lama. Kemudian diserukan pada aku, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Setelah Nabi sujud tu dalam tempoh yang agak lama, dengar satu suara, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu. Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, bangunlah. Angkatlah kepala kamu, anda bangun daripada sujud. Kul tusma'. Katakanlah, mintalah, aku akan dengar, kata Allah. Aku akan perkenankan. Dan berkatalah apa sahaja hajatmu supaya diperkenankan. Mintalah supaya diberikan. Dan kemukakanlah syafaat supaya dikabulkan syafaatmu itu. Maka kata Nabi, Allah dah offer macam tu kan? Allah bagi tawaran macam tu. Lalu Nabi kata, aku mengangkat kepalaku dan aku memuji Tuhan dengan pujian yang diajarkan kepada aku oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian aku mengemukakan syafaatku. Lalu bila dengar suara suruh bangun, Nabi pun bangun dan Nabi memuji Allah. Cuma Nabi tak sebut apa yang Nabi baca lah ketika memuji Allah. Lalu baginda bersabda, lalu diizinkan menghadapnya, maka aku pun berdiri menghadapnya serta memujinya dengan pujian yang aku tidak dapat menyebutnya sekarang ini. Yang Allah ilhamkan kepadaku pada masa itu. Allahu Akbar. Adalah perkataan baru yang Allah ajar Nabi pada saat itu. Yang Nabi kata aku tak boleh sebut sekarang. Sebab Nabi pun tak tahu apa perkataan tu. Macam tu. Kemudian aku menumuskan muka sujud kepadanya sehingga aku diseru, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ini riwayat lain. Dan berkatalah apa sahaja nescaya diperkenankan, mintalah supaya diberikan dan kemukakanlah syafaat supaya dikabulkan.
Maka aku pun merayu, wahai Tuhan, kasihanilah umatku. Ya Rabbi ummati ummati. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya Rabbi ummati ummati. Nabi Muhammad kata, wahai Tuhan, mereka semua umat aku, mereka itu umat aku, wahai Tuhan, tolonglah mereka, kasihanilah mereka. Oh tuan-tuan, Nabi ni sangat baik tuan-tuan. Walaupun ada manusia yang buat tak baik dengan Nabi, tapi Nabi balas dengan baik. Kalau Nabi tak tolong kita besok, agak-agak kita lepas ke mana tuan-tuan? Kalau Rasulullah tak tolong kita di bumi mahsyar nanti, agak-agak ke mana kita pergi tuan? Terumbang ambing, terkontang kanting, melilau ke sana kemari, tak ada Nabi yang mampu tolong. Tiba-tiba Nabi Muhammad buat dek tuan. Contoh tak? Nabi buat tak tahu, tapi alhamdulillah Nabi ambil perhatian, Nabi tolong sujud berdoa menangis depan Allah besok. Sambil Nabi kata ummati ummati, dia umat aku wahai Rasulullah, wahai Allah, tolonglah mereka. Dan pada riwayat lain baginda bersabda, maka aku pun mengangkat kepalaku serta memohon dengan berkata, wahai Tuhanku, segerakanlah apa juga kiranya perbicaraan hitungan amal khalayak yang ramai ini. Akhirnya tuan-tuan, Nabi minta tolong, ya Allah segerakan bicara. Itu je sebenarnya. Poin dia supaya segera perbicaraan. Itu saja tuan-tuan. Bukan Nabi doa, ya Allah masukkan diorang dalam syurga tu. Dah settle dulu. Bicara tu tak mula tu pun dah rasa azab. Perbicaraan tu belum start pun dah rasa azab. Jadi masing-masing melilau sana sini dengan peluh, dengan matahari, dengan apa segala bagai. Akhirnya Nabi kata, wahai Tuhan, tolonglah cepatkan perbicaraan. Lama menunggu tak mampu dah rasa. Akhirnya barulah mula proses pembicaraan. Belum tentu syurga lagi tak? Belum tentu. Baru start bicara, bukan tu masuk syurga. Bicara tu pula kan berapa lama? Ya Allah ya Tuhan, tuan-tuan. Itulah padang mahsyar. Jadi kalau tengah hari ni kita tak rasa insaf, kita tak rasa menyesal, kita tak rasa bersalah, kita tak rasa susah hati, saya tak tahu nak cakap apa lagi lah. Kita dah sama-sama ingatkan benda ni. Apa yang saya baca sebentar tadi itu hadis Nabi SAW. Bukan benda yang main-main. Itu hadis Nabi, ceritanya sangat panjang, ceritanya sangat tragis. Saya ringkaskan saja ceritanya dalam tempoh 1 jam ini. Jadi tuan-tuan, tolonglah. Teruskan sebagai pengakhir kuliah kita tengah hari ini. Teruskan mencintai Nabi SAW. Minggu depan kita sambut Maulid. Biarlah sambutan Maulid yang kita raikan itu dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Teruskan mengaji, teruskan berkuliah, teruskan cari ilmu, teruskan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita semua insya-Allah. Terima kasih Azhan atas giftnya. Terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak kena faham. Dan inilah sedikit ruang yang saya ada untuk saya kongsikan hadis pada tengah hari ini. Terima kasih pada semua yang bersama, pada semua sahabat Facebook, sahabat TikTok yang bersama pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Musalla An-Nur yang beroperasi di Selcom Malaysia Berhad di Petaling Jaya, yang lama dah saya tak pergi ke surau itu. InsyaAllah ada rezeki bulan depan kita akan ke surau, mudah-mudahan. Dah insyaAllah. Kalau tak, kita online lagi lah, tak ada masalah pun kan. Cuma bila pergi surau tu dapatlah jumpa kawan-kawan kan, jumpa anak-anak murid di sana insyaAllah. Baik, terima kasih semua, terima kasih pihak penaja Surau An-Nur, Musalla An-Nur, Selcom. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita semua.
Terima kasih sekali lagi pada semua yang bersama tengah hari ini. Lepas ni yang belum solat zuhur, jom kita solat zuhur dulu. Lepas tu yang nak makan ke apa silakan lah. Yang nak makan alhamdulillah rehat-rehat lah. Jaga diri, dan kalau nak rentan-rentan negeri apa semua, kita jangan lupa berdoa, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, itu sahaja untuk tengah hari ini. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Saya sangat menghargai sokongan anda semua, muslimin-muslimat yang bersama pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang membalas jasa anda semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua.